Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Tragedi tenggelamnya MV Pulau Kijang di Muara Kuala Rajang, Sarawak pada 27 Disember 1973 disifatkan sebagai antara tragedi terburuk dalam sejarah maritim negara kerana membabitkan jumlah kematian mencecah 121 mangsa yang kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Kejadian berlaku jam 2 pagi ketika kapal pengangkutan terbabit bersama pelbagai muatan kargo termasuk kenderaan dalam pelayaran dari Kuching ke Sarike. Insiden yang mendapat julukan tragedi Titanic Sarawak itu meninggalkan kesan mendalam kepada kalangan warga bumi Kenyalang. Lebih-lebih lagi ia berlaku dalam suasana sambutan Hari Krismas dan Tahun Baharu ketika itu. Walaupun mayat mangsa berjaya diselamatkan, namun masih ada sebilangan lagi mayat penumpang yang tidak berjaya ditemui hingga kini. Lalu apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Kapal MV Pulau Kijang ini telah dibina pada tahun 1936 di Hong Kong dan pada asalnya kapal itu dimiliki oleh syarikat perkapalan Kijang Tanjung Pinang, Indonesia. Selepas itu, kapal MV Pulau Kijang dibeli pada tahun 1964 oleh syarikat perkapalan Maersk Central Shipping beralamat di Main Bazar, Kuching dari sebuah syarikat perkapalan di Singapura. Kapal tersebut dilengkapi dengan 204 jaket keselamatan individu, 7 rakit keselamatan daya yang boleh menampung sehingga 175 penumpang, 8 biji pelampung keselamatan serta 2 bot keselamatan yang boleh memuatkan 32 penumpang dalam satu-satu masa. Pada masa itu, kapal ini dianggap antara pengangkutan moden kerana dikatakan mampu memuatkan seramai 150 orang penumpang pada satu-satu masa. Ia cukup dikenali sebagai pengangkutan air utama untuk daerah Kuching, Sarike dan Sibu pada ketika itu. Tragedi yang berlaku ini tidak disangka-sangka oleh sesiapa pun kerana cuaca pada malam kejadian berada dalam keadaan baik dan laut juga tenang. Namun mereka tidak menyangka akan dikejutkan dengan cuaca yang tiba-tiba berubah kepada angin yang kencang dan ombak besar. Berikut adalah kronologi tragedi menyayat hati ini. Pada 26 Disember 1973, lebih kurang pukul 6.30 petang, para penumpang mula menaiki kapal dan proses memasukkan barangan kargo juga dimulakan. Selesai memuatkan penumpang dan kargo, jam 8 malam MV Pulau Kijang mula berlayar dari jeti KTS Kuching ke Muara Tebas menuju ke laut lepas. Tiada laporan dikeluarkan mengenai kemungkinan cuaca buruk bagi tempoh 24 jam ketika MV Pulau Kijang meninggalkan jeti KTS Kuching, dan ketika berlepas dari jeti keadaan cuaca adalah baik. Namun tanda awal keadaan cuaca buruk mula dirasai sebaik saja MV Pulau Kijang keluar dari Muara Tebas, seterusnya berlayar ke Tanjung Po menuju Kuala Rajang. Ketika itu, angin bertiup kencang diiringi ribut kuat dan keadaan ombak besar mengakibatkan laut bergelora. MV Pulau Kijang yang dikendalikan kapten berpengalaman, namun sebaik sahaja menghampiri Tanjung Jerijih, ia bertukar haluan akibat ombak besar dan angin kencang. Fenomena air pasang yang berlaku mengakibatkan aliran arus air laut dan sungai menghulu di kawasan muara bertambah deras. Kapal mula terumbang-ambing ke kiri dan ke kanan akibat pukulan gelombang besar dan alunan ombak yang kuat di bahagian beting. Keadaan menjadi kelam kabut apabila tali pengikat kenderaan dan kargo di buritan kapal terputus menyebabkan kapal tidak stabil. Dalam keadaan kapal terumbang-ambing, air laut semakin banyak melimpah masuk ke dalam kapal. Dalam keadaan kelam kabut itu, usaha untuk mengemudi MV Pulau Kijang tidak berjaya. Sebaliknya, kedudukan badan kapal semakin condong ke kanan dan perlahan-lahan tenggelam di dasar muara Kuala Rajang. Laungan meminta tolong masih lagi kedengaran. Tak kala itu juga tangisan terus memecah kesepian dini hari. Langit muara Kuala Rajang gelap. Sekali lagi sarat awan menurunkan hujan. Badai angin dan ribut terus mengganas. Laut masih bergelora saat tenggelamnya MV Pulau Kijang. Dalam tragedi ini, seramai 140 orang iaitu 110 penumpang dan bakinya 30 orang kru kapal terbabit dalam nahas maritim terburuk ini. Hanya 40 orang terselamat dan 53 mayat mangsa termasuk 5 mayat anak kapal berjaya ditemui. Manakala 47 mayat penumpang dan anak kapal gagal ditemui hingga ke hari ini. Mereka termasuk 6 sekeluarga yang berasal dari Sibu, Sarawak, dipercayai terperangkap di dalam badan kapal
tersebut, terdapat mangsa terselamat dalam tragedi ditemui terdampar di pantai Tanjung Gerigat oleh kapal pengangkut kayu MV Hornbill yang kebetulan dalam perjalanan dari Selalang. Berita tragedi itu telah dihebahkan radio. Suasana di Sarike, bandar paling hampir dengan lokasi kejadian, bertukar menjadi kelam kabut. Rata-rata dari mereka bagaikan tidak percaya kapal besar yang moden ketika itu boleh tenggelam, memandangkan ia juga adalah pengangkutan utama ketika itu. Operasi mencari dan menyelamat SAR terbesar ketika itu telah dilancarkan, membabitkan kapal peronda KD Seri Kelantan dan helikopter Nuri. Mayat yang dijumpai diuruskan dengan segera untuk proses pengecaman oleh waris bagi tujuan pengebumian. Semua mayat mangsa dipindahkan dari lokasi penemuan menggunakan jala sebelum diangkat menggunakan helikopter. Ketika diangkut, air mayat telah menitis di atas atap rumah penduduk. Ada antara mayat mangsa masih elok, ada juga yang tidak dikenali kerana terendam di dalam air. Tragedi ini mendapat liputan media di seluruh negara dan negara jiran pada ketika itu. Selain radio, nahas tersebut juga turut melariskan jualan akhbar kerana orang ramai ingin mengetahui perkembangannya dari semasa ke semasa. Hingga kini, sisa badan kapal itu masih ada di lokasi ia karam kerana tidak pernah dialihkan sejak kejadian itu. Namun, agak sukar mencarinya termasuk mengesan lokasi sebenar kerana sudah tertanam dalam lumpur dan pasir. Lokasi ini agak terpencil dan tidak aktif lagi sebagai laluan perkapalan kecuali kaki pancing kerana perairan ini kaya dengan pelbagai hidupan laut. Selain sisa kapal Pulau Kijang masih berkubur di lokasi itu, ada dalam kalangan mangsa yang dilaporkan hilang dalam tragedi itu gagal ditemui hingga kini. Tragedi itu meninggalkan kenangan pahit kepada semua lapisan rakyat Sarawak, khususnya waris penumpang yang terkorban. Bagi waris-waris yang kehilangan orang tersayang dan mayat 47 mangsa berkubur di dasar muara bersama kapal malang ini, kesedihan yang mereka tanggung sukar diungkap dengan kata-kata. Setiap kali kenangan menggamit ingatan, hanya air mata dan doa yang mampu dihadiahkan. Sekian.